Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera. Okey, jadi insya-Allah kita akan mula kelas kita ni. Baik, sebelum kita mulakan dengan umum kita Al-Fatihah. Okey, baik. Jadi baik, semalam kemarin kita dah mulakan, kita dah belajar tentang apa satu konsep fizik yang namanya adalah Pascal Principle. Okay, jadi Pascal Principle yang kita dah belajar kemarin ni, okay, dia sebut tentang pressure equal in a enclosed fluid. Okay, jadi kita ulang balik sikit lagi benda apa yang kita dah belajar kemarin. Alright. So apa yang dia kata pasal Pascal Principle, when the pressure is applied to an enclosed fluid, the pressure will be transmitted equally throughout the whole enclosed fluid. So dalam satu sistem yang tertutup, yang mana bila kita kenakan tekanan pada dia, pressure adalah sama di dalam di semua arah dalam sistem tu. Dia berbeza dengan tekanan pressure in liquid, yang mana kalau yang sistem terbuka macam kolam ke, macam cawan ke apa ke, dia dipengaruhi oleh kedalaman, dia dipengaruhi oleh density, dia dipengaruhi oleh gravity. Okey. So ini pun soalan ni pun kita dah buat dah, kita dah bincang dah. Alright. And then aplikasi pun kita dah tunjuk dah kemarin. Kecuali saya terlepas satu pasal hydraulic brake ni. Okay, pasal hydraulic brake ni. Alright, jadi kita akan tengok sikit lah. Okay, saya akan explain sikit balik tentang hydraulic brakes. Okay, so pasal hydraulic brakes ni macam mana dia berfungsi. Okay, bayangkan ini kita punya pedal brake tu, kan, kereta ke lori ke apa ke. Okay, jadi bila kita pedal ni ditekan, akan ada satu piston di sini. Okay, piston di sini, dan piston tu akan bergerak ke arah sini. So dalam ni ada liquid. Okay, so dalam ni ada liquid. So liquid tu pun ada pressure kat sini. Pressure dekat P1 akan sama dengan pressure pada P2. Jadi tekan pada kat sini, yang ini pun dia akan mengembang. Jadi wheel cylinder ni dia akan tolak ke kanan dan ke kiri. Okay, jadi ini brake shoes ni. Luar ni kat ni tayar. Kan? Ni brake tayar, ni brake kereta belakang. Ni tayar, sebab bulat ni yang besar ni tayar. Kan? Jadi bila kata kasut ni dia dia mengembang, dia tolak kiri dan kanan tu. Dia tolak kiri dan kanan, jadi tayar tu pun boleh berhenti. So bila kata pedal ni dilepaskan, return spring ni akan tarik balik brake shoe ni ke dalam. Dia akan tarik balik brake shoe ni ke dalam. So piston ni pun akan bergerak ke belakang balik. Okay. Jadi ini macam mana kita nak tunjukkan, yang mana hanya dengan tekanan kaki kita, tekanan simple pada kaki kita ni boleh memberhentikan kenderaan yang jauh lebih berat daripada badan kita. Kan? Dengan menggunakan konsep fizik yang ringkas ni, Pascal Principle. Kan? Jadi boleh bayangkan macam mana kalau kita ni berat badan kita dalam 40 kg, 80 kg, kan, kita boleh berhentikan kenderaan yang bergerak laju pada kelajuan 100 km, 150 km sejam, kenderaan yang beratnya 800 kg, 1 tan, kan, bawa lori sampai 24 tayar boleh berhenti hanya menggunakan simple konsep ni. Yang mana pressure pada permukaan yang kecil ni akan sama dengan tekanan pada bahagian yang besar. Okay, alright. Ini pasal dia punya hydraulic brake. Kemudian pasal benda ni pula, okay, yang ini soalan kalau dalam SPM dia soalan kertas 2 section B. Okay,
modification. Kan, modification. So benda apa dia, soalan dia selalunya dia akan tanya dalam SPM. Okey, cadangkan satu pengubahsuaian yang dia perlukan. Okey, explain the necessary modification so that the chair in figure 1 is safe and suitable for the use of adults based on the following aspect. Jadi dia pertama sekali dia minta kita nak modify apa? Size of pistons. Kan, size of piston. Jadi kita boleh kata size of the piston below the seat enlarge. Reason dia kita explain balik, increase the force multiplier, able to raise up heavier adults. Okay, size of smaller piston reduce. Smaller piston ni bagi kecil supaya orang yang apa barber tu dia senang ni, macamnya ni kursi untuk kedai gunting rambut lah kan. Dia nak bagi tinggi, nak bagi rendah kan. Jadi dia tekan tu orang yang apa nama barber tu, tukang potong rambut tu badan kecil je. Hak nak main potong rambut ni tu dia nala punya besar kan. Jadi dia nak bagi tinggikan kerusi tu dengan mengecilkan apa nama piston ni, kaki yang tekan tu dia boleh menghasilkan tekanan yang besar. Kena ingat balik F over A. Bila kata A kecil, pressure akan tinggi. Right. Kemudian material to house the liquid. Okey, selanjutnya kita akan guna stainless steel, benda apa, pipe yang apa, besi yang tak mudah berkarat. Okey, and then it must withstand higher pressure without cracking. Seat enlarge, kerusi dibesarkan. Reason dia to accommodate the larger bodies of adults. And then last sekali, non-corrosive liquid for the jack ni. Type of liquid for the jack, non-corrosive. Ada 4 ciri hydraulic fluid yang kita bincang dah kemarin. Siapa ingat lagi? Satu disebut non-corrosive. Yang lagi 3 apa dia? Yang kita dah belajar kemarin, yang saya dah tunjuk, yang saya explain pasal hydraulic liquid ni. Siapa ingat? High boiling point. High boiling point. High boiling Point lagi? Incompressible fluid. Incompressible fluid lagi? Tak boleh ada air bubble dekat liquid tu. Okey, tak boleh ada air bawah ataupun high boiling sebut tadi. High boiling point. Ada sebut tak tadi? Dah sebut aku. Okey, high boiling point, lepas tu orang dapat does not have bubble kan. So type of liquid ni kita kena sebut berdasarkan 4 type of liquid yang kita dah bincang kemarin lah. Then explanation dia, metal walls will not be corroded to prevent leakage. Okey, baik. Ada soalan tak pasal Pascal sebelum kita teruskan? Ada soalan tak pasal topik ni? Tak ada. Ada, okey. Baik, kalau tak ada kita masuk. Okey, sebelum tu saya nak tanya, Archimedes principle ni Cikgu Sar ke yang ajar kamu dulu? Dia dah ajar ke Archimedes principle ni? Belum. Belum Belum. Okey, baik. So kalau kata belum, saya nak ajar Alright. Tapi baik, sebelum tu saya nak skip lah Archimedes ni sebab soalan yang saya bagi tu ada ni. Ada soalan bernulis. Baik, kita skip sat dulu. Next class, next week kita akan masuk Archimedes. Boleh Boleh tak? Boleh. Kita Boleh. skip dulu. Okey, saya ulang balik, Archimedes kita skip dulu sebab soalan assignment yang saya bagi kamu tu dia ada soalan bernulis. Jadi nak bagi tally dengan soalan tu, kita masuk bernulis dulu. Next week baru kita masuk Archimedes. Okey Alright. So kita akan masuk topik ni dulu, bernulis principle dahulu. Baik, bernulis ni apa yang dia explain, apa yang dia nak bagi tahu tentang bernulis ni. Okey, sekejap saya cari contoh cara nak explain. Nah dah. Mesti boleh lah.
Okey, nampak tak muka saya? Nampak. Nampak Alright. So kat depan saya ni ada plastik ubat lah. Plastik ubat. Okey. So plastik ubat ni saya nak buat demo sikit. Kalau saya letak plastik ubat ni betul-betul di depan muka saya tiup, obviously dia akan bergerak ke depan. Kan sebab apa? Sebab udara tu dia langgar kertas ni direct. Betul tak? Udara dalam mulut saya langgar kertas ni, jadi dia ni lah, dia bergoyang. Okey. Jadi apa akan jadi kalau sekiranya saya tiup atas plastik ni? Saya tiup atas plastik. Tadi yang pertama tadi saya tiup bawah plastik. Kan? Dia naik juga. Tapi kalau dah saya tiup atas plastik, apa akan jadi? Tengok. Okey. Jadi bila saya tiup atas plastik ni pun, plastik ni dia akan bergerak ke atas. Okey. Jadi macam mana kita nak explain benda ni? Macam mana kita nak explain kejadian yang berlaku ni? Saya tiup atas plastik, plastik tu bergerak ke atas. Tiup kat bawah plastik, plastik tu bergerak ke atas. So apa yang berlaku? Macam mana kita nak explain kejadian ni? Okey, tu contoh yang pertama. Contoh yang kedua pula. Kamu kadang-kadang kan dalam bilik, okey, yang orang lelaki lah, contoh dalam bilik kamu, kipas atas, kipas sini pasang dengan kuat nombor 5 punya, kalau kata nombor 10 atau nombor bulan nombor 10 kan, pasang kipas laju. Dia kata nak pasang kipas laju tu, tak pakai kain pelikat susah. Sebab apa? Dia kembang. Kain pelikat dia kembang. Kan? So agak-agak sebab apa? Apa yang menyebabkan kain pelikat tu kembang? Okey, tu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga pula. Kan, contoh yang ketiga. Kalau kata kita kita di surau ke kan, kipas ada ni kan, masjid tak semua ada kan. Kalau kata masjid yang ada kipas yang besar tu, masjid yang ada kipas yang besar tu, langsir kat dinding ke, tempat hadangan lelaki dengan perempuan ke, semuanya bergerak ke atas. Agak-agak sebab apa jadi macam tu kan? Jadi benda ni dia dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip Bernoulli's Principle. Okey, apa benda yang dia kata ni? Bernoulli's Principle ni dia sembang siapa? Okey, mana dah? Okay, so Bernoulli's Principle ni by definition, by definition dia kata apa? The pressure of a moving liquid decrease as the speed of the fluid increase and vice versa. Okay, ini bahasa dia canggih. Saya mudahkan. Tekanan udara, tekanan pergerakan benda liat berkurangan sekiranya kelajuan tu meningkat. Macam mana? Baik, saya mudahkan sekali lagi dengan contoh yang yang saya tiup atas tadi ni. Bila kita tiup atas plastik, saya macam contoh yang saya tiup atas plastik tadi kan, saya tiup atas plastik tu. Stop presenting dulu, saya takut muka tak nampak. Okey. Bila saya tiup atas plastik tadi ni, plastik ubat ni, udara yang keluar daripada mulut saya, kelajuan dia tinggi ke rendah? Udara bila saya tiup atas plastik ni, udara yang keluar dari mulut saya ni, kelajuan tinggi ke rendah? Kelajuan udara. Tinggi. Jadi bila kata kelajuan udara tinggi, bila kata kelajuan udara tinggi, tekanan yang wujud dalam kelajuan udara itu adalah rendah. Saya ulang balik sekali lagi. Bila saya tiup atas plastik ni, udara yang keluar daripada mulut saya, kelajuan dia tinggi. Jadi tekanan dalam udara yang berkelajuan tinggi itu, tekanan dia adalah rendah. Jadi bila kata tekanan atas plastik lagi rendah daripada tekanan di bawah plastik, dia menyebabkan plastik tu bergerak
Atas. Okey. Boleh try. Kamu boleh try sendiri. Cari kertas mana-mana, kertas kecil, kertas A4 ke, tisu ke, kertas-kertas yang ringan kan. Dia kertas-kertas yang ringan. Cuba tiup atas kertas tu. Kan? Kita try, kita pakat try tengok. Jadi ke tak jadi? Boleh tak buat begitu? Baik, saya bagi 2 minit untuk prepare. Carilah kertas apa-apa, kertas A4 ke, kertas apa-apa kan yang dekat rumah kamu, yang dekat sekeliling kamu tu. Okey, cuba ambil dan saya nak demo. Okey, lagi saya nak saya panggil nama ke ada yang nak volunteer nak demo menulis prinsipal ni. Saya dah demo lah tadi. Saya nak kamu sendiri demo. Boleh tak? Nak volunteer ke nak saya panggil? Hello. Oh yo. So demo dana senyap weh. Ada otak pergi saya ni. Dah otak belum apa nak koyak otak mana dah tahu. Saya nak try buat tengok. Cuba try test tengok. Tu dah ulang 3 kali. Cuba try test. Ambil otak kecil. Okey, tak pergi buka video. Buat sana, tiup. Buat betul. Tengok jadi tak? Kan saya buat seorang yang jadi. Okey, saya nak minta seorang lah tu pakai senyap habis ni saya nak panggil seorang. Saya nak panggil 2 orang lah, lelaki seorang, perempuan seorang. Yang lelaki, saya nak panggil insan yang bernama Zahin Naufal. Zahin Naufal. Okey, yang perempuan saya nak yang bernama Eliana. Eliana. Okey. Tolong buka video demo Ustaz dalam tempoh 10 saat, 15 saat. Tengok jadi ke tidak tiup ni. Dia kena buat baru boleh faham. Saya kertas simple. Zahin Naufal dan Eliana. Try test tengok jadi tak buka video tengok demo kat kawan-kawan. Kalau tak sekali saya suruh semua buat. Wih, senyap weh. Hello. Kejap cikgu. Okey. Mana Zahin? Apa Naufal mana? Zahin Naufal ada tak? Ada di sini tak? Ada cikgu. Dah, boleh demo tak? Buat TAD mak cikgu. Buat TAD. Try buka video tengok mana nak tengok. Siap. Okay. So, saya sambil tu lah. Saya sambil benda ni. Kawan-kawan kamu nak prepare bahan. Aku nak cari tudung ke apa ke. Alright. So, prinsip bernulis ni. Dia ada satu prinsip yang penting yang mana kita nak tunjukkan. Kita nak explain macam mana bila player bola sepak. Dia sepak bola tu melencong. Kan? Ataupun pitcher baseball. Orang yang main baseball kan. Dia baling bola tu dengan kelajuan yang sangat tinggi. Bola tu pun melencong. Kan? Jadi dia benda ni dia prinsip yang penting. Kan? And then dia juga macam mana kita nak explain macam mana kapal terbang. Kapal terbang boleh terbang. Kan? So benda ni dia semuanya dapat dijelaskan dengan prinsip bernulis, dengan prinsip kelajuan udara ni. Jadi lagi kita akan masuk lagi benda ni. Ada video lah kot kalau kata internet saya clear, internet kamu pun clear. Saya dah video saya nak tunjuk kat kamu. Okey, macam mana? Zahin, boleh try tengok. Plastik coklat hack pun boleh.
Dia tak naik atas pun cikgu, Boleh dia ke cikgu, bawah. tak try. Tak apa, tak apa. Okey, apa? Elena hantar Arik hasil tu. Kita tengok apa Zahir buat macam mana jadi ya. Okey, Zahir buka video Ustaz, demo kat kawan-kawan. Okey, ni kertas ni letak bawah mulut sikit. Jangan letak betul-betul mulut. Letak bagi lembek macam ni. Apa yang kertas apa tu? Okey. Lepas tu tiup. Naik itu jadilah tu. Okey, baik. Thank you Zahin. Cantik. Alright, kita tengok kawan kita. Eliana pula. Okey, Eliana. Okey, try tengok. Kertas tu kamu buat kertas keras dah mana Ci? Kertas yang lembut macam ni. Pakai sticky note memanglah keras. Okey, tak apalah. Okey, jadilah tu. Okey, bolehlah saya bagi A lah untuk effort. Baik. Kamu juga boleh try lah. Okey. Kalau tak jadi benda ni, kalau kata di sekolah saya ada bahan untuk tunjuk. Okey. Satu cara kamu nak demo benda ni, nak buat sendiri ni boleh. Cari 2 tin kosong. Tin botol Coca-Cola yang kosong. Okey, saya ada botol Coca-Cola yang kosong. Letakkan botol tu agaklah jarak-jarak ada dalam 2 jari ke 1 jari ke kan. Agak letak dua-dua tu macam ni. Lepas tu ambil satu straw, tiup di tengah-tengah tu. Tiup di antara 2 tin tu. Jadi apa yang kamu boleh nampak, yang mana 2 tin tu dia akan melekat. Lepas kamu tiup, tin tu akan bergerak melekat. Jadi sebab apa dia jadi macam tu? Sebab apa dia bergerak betul kalau kata kamu dah ambil 2 tin kosong lah, jangan pakai tin ada isi, jenuh tiup. Kan? Tin kosong letak di antara 2 atas meja ni, bagi dia agak jarak tu, lebar dia dalam 1 jari ke 2 jari ke, kamu ambil straw, kamu tiup straw tu bagi udara tu lalu di tengah-tengah botol. So kamu akan nampak yang botol tu, yang tin tu dia akan bergerak rapat. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab bagi by definition, penulis prinsipal dia kata apa? Bila udara berkelajuan tinggi, tekanan di dalam udara yang berkelajuan tinggi itu adalah rendah. Jadi bila kita tekanan dia rendah, tekanan di luar tu tinggi, jadi dia akan bagi melekat. Sama juga macam kertas tadi. Tiup atas kertas. Bila kata udara atas kertas tu kelajuan tinggi, tekanan dalam udara yang berkelajuan tinggi itu rendah. Tekanan di bawah kertas tu tinggi. Jadi kertas tu akan bergerak ke atas. Okey. Baik, itu demo secara simple lah. Okey. Baik. So, macam kertas ni dia tunjuk. Okey, kertas ni dia tunjuk. Macam saya sebut tadi lah. Kan? Udara kelajuan tinggi di atas ni. Atas ni low pressure. Bawah ni high pressure. Jadi kertas ni akan bergerak ke atas. Okey. Ni contoh yang lain pula ni. Ni dia pakai bola pingpong. Ada 2 bola pingpong, ada straw. Kita tiup melalui straw ni, udara bergerak ke sini. Bila kata udara bergerak ke sini, tekanan dekat sini ni adalah rendah. Jadi tekanan di luar bola pingpong ni adalah tinggi. Jadi bola pingpong ni akan bergerak dekat, dia akan jadi macam ni. Okey. Ni contoh yang kedua. Contoh yang ketiga pula, ada blowing air, ada pingpong ball.
So bila kata udara ditiup kat sini, bola pingpong ni dia akan remain at this position. So the pingpong ball will be rotate and it will remain. Kan? Sebab apa? Sebab bila kata blowing air ni, tekanan udara dia adalah rendah. Atmospheric pressure, tekanan dia lebih tinggi. Jadi bola pingpong ni dia stay kat sini lah. Dia sama juga dengan efek, contoh macam ada pancutan air terjun. Dia letak bola pingpong tu, bola tu dia duduk maintain atas pancutan air tu sajalah. Dia tak pergi mana. Okey. Baik. Contoh yang lain pula. Okey. Kita dah tahu dah udara ataupun bendalir yang berkelajuan tinggi, tekanan dalam bendalir yang kelajuan tinggi itu tekanan dia adalah rendah. Okey. So bila kata contohnya A ni, udara air ni dia bergerak laju kat sini. Okey, air ni dia bergerak laju. Bila kata air bergerak laju, tekanan dia adalah rendah. Bila kata tekanan dia adalah rendah, R ni ayak dia turun bawah. Q ni dia tinggi sikit. Sebab kat sini tekanan dia tinggi. Kalau kata B ni pula, yang B ni, yang point B ni, air bergerak yang besar ni, ayak dia bergerak perlahan. Sebab dia besar kan? Macam kita paip ayak tu lah. Kan, paip ayak tu kita nak guna nak jual pokok tu, nak bagi ayak dia laju, kita buat macam mana? Kita kecilkan mulut dah. Jadi bila kata air ni, bila kata dia bergerak dengan perlahan, tekanan dia adalah tinggi. Jadi ayak ni pun position dia tinggi. Dekat Q, diameter dia kecil, kelajuan dia tinggi, tekanan dia rendah. Tekanan dia rendah, lebih rendah daripada tekanan udara, jadi air dia pun rendah. Mai dekat R, dia besar balik, air dia bergerak dengan perlahan. Jadi dia parah ni. Dia kurang sikit daripada yang asal. C pun sama juga. Kan? C pun sama juga. Bila kata P ni air ni bergerak pada pipe yang diameter kecil, kelajuan dia tinggi, pressure dia rendah. Pressure dia rendah, air dia pun naik sikit sahaja. Dekat Q, air perlahan, tekanan dia tinggi, jadi air dia naik tinggi. Okey. So samalah D dan E ni pun menentangkan konsep yang lebih sama. Lebih kurang sama. Jadi asas dia apa dia? Udara ataupun bendalir ataupun liquid yang berkelajuan tinggi, tekanan di dalam bendalir itu adalah rendah. Okey. So aplikasi the application of Bernoulli's principle, ni kita guna apa ni? Yang untuk spray racun ni jarang lah orang pakai, kan? Tapi bolehlah digunakan untuk menerangkan konsep Bernoulli's ni. Apa yang berlaku pada spray benda ni? Bila kata piston ni bergerak, dia akan menghasilkan udara berkelajuan tinggi dekat nozzle ni. Udara berkelajuan tinggi. Bila kata udara berkelajuan tinggi, tekanan pada sini ni, tekanan dekat sini adalah rendah. Bila tekanan rendah, air ni akan naik ke atas. Naik ke atas, so dia akan dispray kan macam tu. Okey. Ni untuk yang ni. Yang contoh yang kedua pula. Kan? Bila kata ada dua sampan, okey, ada dua bot ni, ada air yang bergerak laju di antara dua bot. Bot ni akan bergerak mendekati di antara satu dengan yang lain. Okey, sebut pasal yang contoh ni. Okey, sebut yang pasal contoh bot ni. Perasan tak bila kata kita berada di stesen LRT ke stesen kereta api ke, dia kata kat situ sila berdiri di belakang barisan kuning. Kan? Di belakang barisan kuning. Kan? So agak-agak dengan kita nak menerangkan benda ni dengan konsep Bernoulli's, apa relevannya garisan kuning tu
Boleh siapa-siapa cuba explain tak? Kita dah belajar lah, saya dah bagi tahu dah ni pasal konsep bernulis and so on ni. Tapi kita nak tengok dari sudut praktikal dia pula. Kan? Kita tengok balik stesen kereta api, stesen LRT, dia kata kat situ ada line kuning kan. Selalunya dia pakai jerit. Sila berada di belakang barisan kuning. Sebab apa? Apa relevan dia? Boleh tak siapa-siapa explain dalam kelas? Cikgu nak cuba. Okey, silakan. Okey, kan kereta api kan kalau lalu kan dia laju kan. Speed Okey. dia laju. So kalau kita betul-betul kat garisan kuning tu, kan macam cikgu abang tadi, kalau kelajuan udara tu tinggi, tekanan udara yang berkelajuan tinggi tu rendah. So Okey. akan ada high pressure kat belakang kita yang boleh tertolak ke depan. So bahaya. Yes, cantik Syazlina. Okey, pandailah. Dia dah dapat dah konsep tu. Sebab tu bila kata kita berada dekat dengan kereta api yang bergerak dengan kelajuan tinggi tu, tekanan udara di depan kita adalah rendah berbanding dengan tekanan udara di belakang badan kita. Jadi bila kata kereta api tu bergerak dengan laju, kita ni macam tersedut ke arah kereta api tu. Kan? Itu yang dia punya signifikan dia. Kenapa dia buat barisan kuning tu. Kan? Tapi biasalah kadang-kadang manusia ni dia tak reti nak membaca kan. Orang kata jangan, tu yang dia nak buat sangat. Last sekali melekatlah kat kereta api tu. Okey. Itu penjelasan yang bagus. Okey, thank you. Baik, contoh lain lagi yang berkaitan dengan bernulis. Apa dia? Ni, benda ni. Kan? Kapal terbang. Okey, sebut pasal kapal terbang, saya explain sikit. Sama juga konsep dia. Kapal terbang ni sayap dia bukannya buat macam flat macam pembaris yang kita duk main waktu sekolah rendah dulu. Kan? Ambil pembaris, boh dekat klip pen tu, buatlah berlakon jadi kapal terbang. Kan? Tidak. Sayap kapal terbang, the name of the design is aerofoil. Nama dia. Okay, aerofoil. Design dia macam ni. Ni keratan rentas sayap kapal terbang ni. Di ujung ni kat belakang dia naik macam ni, kat bawah ni dia flat. Sebab apa dia design macam ni? Sebab supaya aliran udara di atas sayap kapal terbang, adalah lebih laju daripada aliran udara di bawah sayap kapal terbang. Saya ulang balik. Untuk kapal terbang ni nak terbang, okey? Untuk kapal terbang ni nak terbang, dia design supaya udara ni bergerak lebih laju di bahagian atas berbanding bahagian bawah. Sebab apa? Sebab penulis prinsipal, bila kata udara bergerak dengan laju, tekanan dia rendah. Jadi bila kata tekanan di atas sayap kapal terbang ni rendah, tekanan bawah lebih tinggi, dia akan menghasilkan satu benda yang dinamakan sebagai lift, daya angkat. Okey. Jadi sebab itu kapal terbang dia perlukan satu landasan yang panjang untuk dia berlepas. Sebelum dia berlepas, dia kena sampai satu kelajuan dia panggil take off speed dia. Cukup sampai kelajuan tu, aliran udara mencukupi, baru dia boleh terbang. Kan? Berbeza dengan helikopter. Helikopter dia tak perlukan landasan. Sebab apa? Sebab dia tolak udara tu ke bawah. Kapal terbang dia perlukan aliran udara pada sayap dia. Okay. So this also explain why aeroplane cannot escape Earth gravity. Kan? Satu, of course dia tak cukup dia panggil escape speed dia. Dan yang keduanya adalah dia perlukan udara untuk terbang. Okay. So kipas ke enjin kapal terbang ke, kan, enjin jet tu dia tak boleh nak berfungsi di angkasa lepas. Sebab apa? Sebab dia perlukan udara untuk pembakaran enjin. Pembakaran dalam enjin nak bakar petrol tu. Okey. Boleh faham? Boleh. Pasal aerofoil ni boleh faham ke? Boleh. Boleh. Alright.
Kalau boleh saya nak seorang tolong explain balik apa benda yang saya duk meraban daripada tadi ni. Okey, saya nak panggil seorang. Saya nak panggil seorang yang namanya Arifatul. Boleh dengar cikgu? Okey, boleh dengar? Okey, yang ni nama dia apa benda tu nama dia? Susah sikit dah sebut. Bernoulli Fraser. Okey. Bernoulli Dia principle cik. principal. Bernoulli Fraser. Okey, dia cerita pasal kelajuan udara. Di mana kelajuan udara tu bila dia laju, tekanan dekat kelajuan udara tu rendah. So contoh macam cikgu bagi contoh tadi kertas kan. So bila kita letak di bawah mulut, so kita tiup dengan laju. So tekanan dekat atas kertas tu rendah. Dan di bawah kertas tu tekanan tinggi dan yang membuatkan kertas tu ke atas. Macam tu. Dia same kepada kereta api macam lagi satu contoh yang cikgu bagi tadi macam tin. Tin kan cikgu kan? Lepas tu kalau kita tiup dekat tengah-tengah tin tu, antara tin tu dia akan buat tin tu bergerak rapat. Sebab ada tekanan laju di tengah. Tekanan pula. Kelajuan udara laju, tekanan rendah yang akan membuatkan tin tu ke rapat. Macam tu. Itu yang saya faham. Okay, good. Okay, cantik. Alright, thank you Arifatul. Baik, ni sebenarnya cara macam mana kita nak kukuhkan pemahaman kita. Okey, pertama sekali kalau kata contoh, ada benda baru yang kita belajar. Ada benda baru yang kita belajar hari ni kan. Okey, jadi bila kata kita faham satu topik tu, kita rasa kita faham satu konsep tu, kita perlu cakap balik, ulas balik ataupun tak boleh cakap, tulis balik benda apa yang kita dah faham. Supaya apa, konsep dan ayat yang kita nak tuturkan tu adalah tepat. Kadang-kadang orang kata to increase the speed pressure. Betul ke? Speed dan pressure adalah dua kuantiti yang berbeza. Kan? Jadi kita perlu orang dapat cakap balik, and then kita tengok balik betul tak konsep yang kita sebut tu. So for this tahniah Arifatul kan, dia berjaya cakap, dia berjaya cerita balik dengan baik. Yang lain pun okey, cantik sebenarnya. Tak apa, nanti saya bagi peluang yang lain pula untuk cuba. Okey. So benda lain, ada application that use Bernoulli principle ni, kita ada Bunsen burner kan. Bunsen burner ni yang mana ingat lagi tak Bunsen burner kat sekolah kan, ada satu batang besi tu, kemudian kat bawah dia punya minyak tu, tong gas tu, di tengah-tengah batang paip tu ada lubang kan. Jadi kenapa dekat lubang tu tak ada api? Sebab apa? Sebab aliran udara dia terlalu laju, jadi api tu dia tak melekat sampai kat bawah kan. Yang ni, yang keduanya ada filter pump, karburator, lagilah banyaklah contoh kan. Jadi Bernoulli principle, bila kita sebut pasal Bernoulli principle ni kan, waktu saya sekolah dulu, saya teringin nak jadi orang dapat aeronautical engineer kan. Sebab apa? Sebab saya suka tengok kereta F1 kan. Saya suka sangat F1. Time tu Michael Schumacher, zaman kegemilangan dia kan, legend punya driver lah F1. Jadi apa yang menariknya, kalau kata kamu tengok kereta F1, setiap lekuk, setiap sayap dia, setiap spoiler dan segala benda yang dia pasang tu, semua akan mempengaruhi pemanduan driver tu. Jadi kalau kata kereta sport, dia punya konsep aerofoil dia terbalik. Kalau kereta sport dia terbalik. Yang kalau kata kapal terbang, okay, kalau aeroplane, for aeroplane, mana lagi saya ni? Okay, so for mana tak ni? Okay, untuk aeroplane dia nak kat atas ni low pressure,
kat bawah ni high. Kan? Supaya apa? Supaya dia nak bagi daya angkat. Tapi untuk kereta performance, kereta lumba, benda ni terbalik. Dia nak bagi, dia nak atas, orang kata apa, aliran udara di atas kenderaan tu adalah, orang kata apa, adalah perlahan. Aliran di bawah kenderaan tu adalah tinggi. Supaya apa? Supaya kereta tu melekat atas jalan. Dia ada grip yang kuat atas jalan. Kan? So kamu boleh Google lah, cari apa nama dekat YouTube ke, apa akan jadi pada kereta F1 kalau sayap depan dia tu patah. Kan? Kamu boleh cari juga dekat YouTube apa akan berlaku pada kereta sport, atau sport apa yang kamu tahu, Bugatti kan, Bugatti Chiron kan, bila kata pada kelajuan tinggi, sayap dia, spoiler dekat belakang dia tu naik. Kan, itulah kegunaan spoiler pada kenderaan. Dia menghasilkan daya downforce, daya lekat pada kenderaan tu pada jalan. Tapi kalau hang pakai kancil, spoiler besar sayap ke belakang, dia itu orang panggil radin kan. Dia panggil tak kena lah kan. Dia macam orang kata apa, tapi bila ayak pakai baju Melayu sekali dengan tanjak kan, dia tak kena. Kan, tapi kalau kereta sport, benda tu penting. Spoiler dia ke, dia punya skirting kat bawah dia ke kan, semua tu adalah. Kalau kereta biasa ni dia setakat nak bagi lawa je lah. Okay. Any questions? Ada apa-apa soalan tak berhubung dengan konsep bernulis yang kita dah belajar hari ni? Cikgu, Ya. saya tak tahu lah dia berkaitan ke tak berkaitan kot. Saya tadi kan tengok kapal terbang tu kan. Cikgu cakap macam dia boleh terbang naik atas tu kan. Yang tu samalah konsep macam kertas cikgu tunjuk tadi tu. Sebab tu dia boleh naik ke atas kan. Saya wonder macam mana kapal terbang boleh pusing ke kanan ke kiri lah cikgu ke atas. Okay. So kapal terbang yang dia boleh pusing ke kanan ke kiri. Dia ada pada rudder dia panggil rudder. Ekor dia. Dia punya kalau tayar, kalau kereta kita nak pusing kiri ke kanan ke, steering yang kita pusing tu pusing tayar depan. Kan? Tapi kalau kata kapal terbang, dia punya rudder dia tu, dia punya orang apa ni kapal terbang, ni dia punya ekor dia kan. Kalau kata dia nak pusing ke kiri, benda ni pusing kiri. Dia kapal terbang pusing kiri. Kalau dia nak pusing ke kanan, dia belakang tu bengkok ke kanan. Jadi dia pusing ke kanan. Kan? So dia macam tu lah. Dia punya design dia macam tu. Nampak tu saya duk buat macam ni tadi. Kan? Baik. Cantik soalan tu. Cuma yang saya nak tambah ada satu lagi soalan. Pada semua. Helikopter, pasal apa dia kena ada dua kipas? Apa fungsi kipas belakang? Siapa dah jawab? Apa fungsi kipas belakang helikopter? Dia nak bagi sejuk burung ke? Agak-agak sebab apa? Tak kena helikopter. Nak kena helikopter nak kena kiri kanan. Hak tu ke jawapan dia? Rasa-rasa hak tu lah. Okey. Yang lain ada lagi tak? Dia punya orang apa, thought dia punya orang apa, dia rasa lah sebab tu. Rasa sebab apa? Okey, ni kawan kita apa nama tadi ni? Kan, Daniel dia dah bagi dah pendapat dah. Yang lain ada, yang lain rasa sebab apa? Belakang tu lah cikgu. Kipas belakang lah tu. Untuk apa? Ni saya rasa je tau, tak tahu betul ke tak. Tak apa, tak ada masalah. Dia ada kaitan keseimbangan ke? Keseimbangan dia pada segi? Kalau kipas depan saja tak seimbang ke? Okey, baik. Okey, saya explain lah. Alright. Kalau kata helikopter tu kan, kalau kata helikopter tu dia naik kipas kat atas tu dia pusing. Kalau tak ada kipas belakang dia, helikopter tu jadi apa? Sekali dengan pilot tu dia pusing sama laju dengan kipas.
Helikopter kan, dia pusing macam lagu tu kan. Dia pusing sekali. Driver pun pening, dengan kipas pun pening. Kan, dia pusing sekali. Jadi fungsi kipas belakang tu adalah dia nak counter pergerakan nama kipas yang di atas ni supaya helikopter tu tak pusing sekali. Itu fungsi dia. Baik. Daniel kata tadi untuk belok. Kipas belakang tu bukan untuk belok. Kipas belakang tu fungsi dia untuk bagi stabil supaya helikopter tu dia tak pusing. Dia tak pusing sekali dengan kipas dia. Kan? Jadi macam mana helikopter belok, macam mana dia corner kiri kanan tu adalah dia punya, saya tak tahu, saya tak panggil, dia panggil apa? Propeller kot, dia punya kipas dah. Kan? Dia punya kipas dia bila kata helikopter tu dia nak pusing kiri, kipas dia pusing kiri. So dia pun ikut pusing kiri. Kalau kata dia nak pergi depan, kipas dia pun pusing depan. Jadi helikopter tu pun pergi ke depan. Dia nak pusing ke kiri, pusing propeller dia pusing kiri, dia pun pusing kiri. Itu cara macam mana helikopter bergerak ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah. Okey? So dapat ilmu baru tak hari ni? Dapat. Alright. Dapat, cantik. Kan? Jadi sebab tu bila kata kita belajar sains, okey, setiap benda yang berlaku, macam mana benda tu terjadi, mesti kena ada konsep macam mana benda ni jadi. Kan? Tak boleh kata wallahu a'lam bissawab, segalanya pada ketentuan Allah. Kan? Tak ada jawab aku tu. Itu hanya untuk ayat untuk orang yang malas nak berfikir. Kan? Kita agama Islam, kita belajar Islam, ayat pertama yang turun apa dia? Iqra', baca. Bukan suruh baca saja, dia suruh baca dan fikir. Okey, saya nak cari satu simulation nak tunjuk kat kamu pasal fluid speed ni. Mana dia dah hilang dah. Density collision lab sana, boleh saya cari benda ni. Jangan cari, tak ada. Sana ada dalam projector center. Okey, tak ada, tak apa. Tak ada rezeki kamu. Okey. Dia ada dalam fact benda website yang saya bisa tunjuk kat kamu tu. Okey. So ada apa-apa soalan tak lagi? Ada satu video ni kat kamu ni. Mana dia? Dia boleh tunjuk tak? Okey. Sana saya try tunjuk video ni. Kalau tak boleh tengok, bagi tahu lah, takut sekejap lagi saya duduk syok seorang ni. Okey. Yang ni bukan kereta Formula 1 ni. Kan? Ini kereta perlombaan Le Mans. Dia sport car kan. Nampak tak video tu tadi? Ke tak warna jelas sangat? Nampak. Kan? Kereta tu terbang. Baik, satu lagi video saya cuba tengok tunjuk . Okey, ni tengok Pak Long ni sepak bola.
Okey. Okey, nampak tak bola yang pakcik tu sepak tadi? Kan? Ni tahun 98 punya video. Nampak tak? Bola dia melencong. Nampak? Okey. Itu juga dia menggunakan prinsip bernulis. Jadi macam mana dia sepak? Kan orang lelaki mana yang main bola, dia nak praktis buat curve ball, dia kena pastikan bola yang dia sepak tu berpusing. So dia kata bola dia sepak pusing counter clockwise, bola tu melencong lah. Kan? Jadi dia masih lagi menggunakan prinsip bernulis. Alright. So itu sahaja kelas kita untuk pagi ini. Okay, untuk tengah hari ini. Jadi macam biasa, kejap lagi saya akan naikkan assignment, soalan yang tugasan yang sama, PDF yang sama. Okay, untuk kamu buat. Jadi selesai kelas hari ini, semua soalan dalam PDF yang saya upload dalam Teams tu kamu kena selesaikan. Okay, jadi tarikh penghantaran adalah pada esok hari. Dah nak siap? Kita habis kelas pukul 12 ni, patutnya habis pukul 1. Pak nah? Okey. Jadi saya nak minta esok sebelum pukul 12.30 malam. Okey, jadi PDF yang saya bagi kelas hari tu, jadi tolong siapkan semualah. Okey, soalan simple sahaja. Alright, dan juga akan ada exit card. Okey, akan ada exit card. So minta semua siapkanlah, kan? Exit card tu siapkan sebelum pukul 1. Lambat hantar dikira tak hadir. Okey? Baik. Ada soalan tak sebelum kita sudahkan kelas kita? Tiada. Tiada. Okey. So jaga diri semua. Okey, take care, minum air secukupnya, bersenam secukupnya bagi badan sihat, dan study, dan SPM, kamu ambil SPM tahun ni jangan lupa. Alright, jadi jaga diri semua, take care, Assalamualaikum, bye bye. Jangan lupa buka Teams lagi. Terima kasih cikgu. Sama. Ya, sama. Terima kasih cikgu. Okey. See you. Baik, Cikgu. sama. Yo, Exit card kat mana? Kat Teams ke? Cikgu hantar kat Teams. Saya buka kat Teams. Alright. Terima kasih. Baik. Sama.